Jadi ini contoh keburukan kaedah ini membawa kepada mengharamkan sesuatu kerana semata-mata tidak berlaku di zaman salafus salih. Padahal kaedah istimbat hukum tidak demikian. Satu perkara tidak menjadi haram semata-mata kerana salafus salih tidak buat. Bahkan nanti bab yang kedua nanti kita akan lihat lebih jauh dari itu. Sesuatu perbuatan tidak jadi haram semata-mata kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam tak buat. Karena dia semua kawan-kawan kita, tak boleh buat ni, kenapa? Nabi pun tak buat. Siapa yang mengharamkan sesuatu perbuatan semata-mata kerana perbuatan itu tidak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti kita akan jelaskan dalam bab yang kedua, dia dah langgar Al-Quran. Dia tak sedar. Dan dia telah melanggar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia telah membakul sampahkan ilmu yang dirujuk oleh sekian para ahli ulama, namanya ilmu usul fiqh. Ini jenis langgar tak pakai helmet. Berani mati. Ya, Quran dilanggar, hadis dilanggar, usul fiqh dilanggar, dia mendabik dada sebagai pejuang sunnah. Oh, dialah pejuang sunnah. Terpaling sunnah istilah zaman sekarang. Jangan main-main saat ini golongan terpaling sunnah. Orang lain semua ahlul bidah. Jadi kita lihat. Setelah kita perbetulkan mungkin salah cetak ini, lau kana khairan la sabaquna ilaihi, maknanya adalah kalaulah sesuatu perbuatan itu baik, nescaya mereka yakni salafus soleh, sahabat Nabi, tabi'in, tabi'in terlebih dahulu melakukan. Kalaulah sambut maulid itu baik, tentulah sahabat Nabi ada buat. Tentulah tabi'in ada buat, tentulah tabi'in ada buat. Bila mereka tak buat, maknanya benda itu tak baik. Jadi kita nak analisa kaedah ini. Di muka surat 30, Ustaz Mahdi terangkan. Ungkapan ini sebenarnya adalah satu kaedah yang dicipta oleh golongan yang mengingkari adanya bid'ah hasanah. Itu target dia. Ya, dia nak kata tak ada bid'ah hasanah. Padahal menerima bid'ah hasanah ni semenjak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, pergi kepada khulafa ar-rasyidin, pergi kepada ulama salaf, sekalian ulama menerima adanya bid'ah hasanah, termasuk Al-Imam bin Taimiyah yang menjadi idola kepada golongan yang anti bid'ah hasanah ni pun menerima adanya bid'ah yang baik. Jadi mereka bawa dia mana-mana pegangan mereka, kononnya bid'ah ini semua sesat. Bila kita terangkan di zaman Nabi SAW sendiri, bila ada sahabat buat benda yang Nabi tak buat, benda yang Nabi tak suruh, tiba-tiba benda itu Nabi lihat baik, ya, Nabi memuji atau mengiktiraf. Dia tak faham, dia tak sampai. Dia kata yang tu tak boleh, Ustaz tak boleh pakai itu sebagai dalil bid'ah hasanah. Kalau kita tanya kenapa? Sebab bila Nabi SAW dah iktiraf, Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Ada sahabat baca masa i'tidal. Nabi tak pernah hajar, Nabi tak pernah buat. Nabi tanya siapa yang cakap macam tu tadi. Sahabat tu mengaku ana ya Rasulullah, aku wahai Rasulullah. Nabi mengatakan aku telah melihat 30 lebih malaikat berlomba-lomba siapa yang mencatatkan pahala terlebih dahulu. Kata dia, bila Nabi dah puji macam itu, sudah naik jadi sunnah. Namanya sunnah takririyah, sunnah periktirafan, bukan bid'ah lagi. Setakat dia kata bila Nabi puji, benda itu sudah jadi sunnah, itu betul. Betul. Sunnah takririyah. Tak semestinya sunnah itu benda yang Nabi cakap atau benda yang Nabi buat saja. Ya, yang Nabi cakap sunnah, yang Nabi buat sunnah, yang orang lain cakap dan orang lain buat juga boleh naik jadi sunnah bila Nabi iktiraf. Sunnah takririyah. Setakat itu betul. Tapi dia tertutup pandangan dia kerana taksub kepada pendirian sendiri, mengertikan huraian para ahli ulama semenjak zaman salaf bahawa itulah menunjukkan Nabi mengiktiraf perkara baharu yang tidak bercanggah dengan syarak. Masa sahabat buat belum ada iktiraf lagi. Masa sahabat sebut Rabbana lakal hamdu belum ada periktirafan lagi. Masa sahabat baca surah Qul Huwallahu Ahad setiap rakaat, tak ada periktirafan lagi. Maknanya benda itu baru, benda itu bid'ah. Ketika Nabi iktiraf, benda itu masih bid'ah. Maka sunnah Nabi adalah mengiktiraf perkara baharu yang tidak bercanggah dengan syarak. Itu maksudnya kullu bid'atin dalalah.
Tak mahu rujuk pada syarah ulama. Imam Nawawi dah lama bagi tahu. Ketika mensyarahkan hadis tersebut, Imam Nawawi mengatakan ini adalah lafaz yang umum, tetapi telah dikhususkan. Yang dimaksudkan adalah kebanyakan bid'ah, iaitu bid'ah yang bercanggah dengan syariat. Dan itu juga pegangan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Bila kita kata, oh mana boleh setiap perkara yang tak ada zaman Nabi sesat. Banyak sahaja benda yang kita buat Nabi tak buat. Ini kita bercakap tiba-tiba ada live. Zaman Nabi tak ada. Oh kata dia tu tak apa kan. Live ni hanya urusan dunia je. Boleh pula kamu kata tidak semua perkara baharu sesat. Kamu hanya mengkhususkan kepada urusan agama. Urusan dunia tak boleh. Urusan dunia tak mengapa. Bila kita buktikan urusan dunia pun ada yang haram. Pembedahan tukar jantina, perkara baru tak ada zaman Nabi. Pembedahan urusan dunia, hukumnya haram. Insurans konvensional, perkara baru tak ada zaman Nabi. Insurans adalah urusan dunia. Majoriti ulama kata haram. Oh, dia kata itu sebab bercanggah dengan syarak. Itu yang kami nak habaq daripada tadi. Bahawa kayu ukurnya adalah bercanggah atau selari dengan syarak. Bukannya dunia atau agama. Terbukti dunia pun kalau bercanggah dengan syarak, haram. Terbukti agama pun kalau selari dengan syarak, itu tidak haram. Kan begitu? Tawaf, itu kan urusan ibadah. Bahkan kerja haji ini ibadah yang khusus. Bukan ibadah yang umum macam selawat, macam zikir dan sebagainya. Terpulang bila masa, terpulang banyak mana, terpulang nak selawat, nak zikir di mana. Haji tak boleh. Haji ada masa dia, ada tempatnya, ada kaifiatnya. Boleh tak kita tawaf melawan arus? Tak boleh, tak sah. Maka tawaf itu ibadah khusus. Sekarang orang benarkan, ulama-ulama di Saudi di mana pun benarkan tawaf guna skuter. Itu tak berlaku di zaman Nabi. Memang tak ada skuter di zaman Nabi. Itu kan benda baru dalam urusan ibadah. Kenapa tidak dilarang? Kerana tidak bercanggah dengan syarak. Kerana konsep tawaf tu berpusing mengikut arahnya, iaitu di keliling Kaabah. Yang pakai skuter itu masih buat benda itu. Jadi kayu ukur mereka tidak konsisten, tidak tahan uji. Sedangkan kayu ukur yang digunakan oleh para alim ulama semisal Imam Syafi'i rahimahullah taala. Imam Syafi'i tentang urusan bid'ah pendek tapi jelas. 3 poin saja. Poin yang pertama, al-bid'ah tu bid'atani. Perkara bid'ah dua jenis, mahmudatun wa mazmumah. Poin yang kedua, teruji dan ada yang terkeji. Poin yang ketiga, kalau mereka terima salah, mereka akan terima. Fama wafaqa sunnata fahuwa mahmud wa ma khalafaha fahuwa mazmum. Mana perkara bid'ah yang selari dengan sunnah, makna selari dengan ajaran Nabi, terpuji. Mana perkara bid'ah yang bercanggah dengan sunnah, bercanggah dengan ajaran Nabi, terkeji. Jadi kayu ukurnya selari atau bercanggah dengan ajaran Nabi. Bukan Nabi buat ke Nabi tak buat. Apatah lagi bukan yang salafus soleh buat atau salafus soleh tak buat. Maulid Nabi misalnya, kita nak tahu baik tak baik. Bukan tengok sahabat ada buat atau tidak. Tidak demikian. Sahabat pun tak ada letak kapet dalam masjid. Sahabat pun tak ada letak aircon. Okeylah, aircon tak ada zaman tu, kapet dah ada zaman tu. Tapi kenapa sahabat tak letak? Bukan kerana haram. Jadi pemikiran itu sempit. Sehingga kan pernah satu masa dahulu ada satu orang ulama di Arab Saudi tidak membenarkan penggunaan mikrofon ketika solat. Kerana solat itu ibadah. Dan tidak ada zaman Nabi, zaman salafus saleh sembahyang itu guna mikrofon. Lalu datang ulama daripada Mesir berdialog dengan beliau, dan ketika itu melihat beliau membaca Al-Quran menggunakan cermin mata, memakai cermin mata. Jadi dia tanya, kamu ni kenapa pakai cermin mata? Dia cakap nak bagi terang lah. Saya tak nampak kalau tak pakai cermin mata. Apa beza dengan pakai mikrofon? Kamu pakai cermin mata nak bagi terang dia punya video, dia punya pandangan. Orang pakai mikrofon nak bagi terang dia punya audio, dia punya suara. Sama-sama nak bagi terang, sama-sama tak ada zaman Nabi. Baru dia faham. Jadi salah untuk mengharapkan satu perkara semata-mata tidak ada di zaman Nabi, tidak ada di zaman salafus soleh. Maulidur Rasul boleh tak boleh, kena tengok apa dia dimaksudkan dengan Maulidur Rasul. Oh, sambut hari kelahiran Nabi. Ya.
Itu sedari atau berjalan dengan syarak? Sedari. Kerana sambut hari kelahiran ni Nabi SAW buat. Bila ditanya kepada baginda, kenapakah baginda SAW rajin berpuasa pada hari Isnin? Nabi menjawab, zaka yaumun ulidtu fihi wa unzila ilayya. Itulah hari saya dilahirkan dan diturunkan wahyu kepada saya. Nabi raikan dengan cara berpuasa pada hari baginda dilahirkan. Maksudnya Nabi sambut Maulid tiap-tiap minggu. Hari Isnin puasa, hari Isnin puasa. Jadi konsep menyambut Maulid itu aja. Tapi cara kita sambut Maulid kan bukan hanya puasa hari Isnin. Kita juga buat ceramah Maulid, kita juga buat jamuan, kita juga buat qasidah, kita juga buat majlis selawat. Kan begitu kan? Apa masalah dengan ceramah Maulid Rasul? Al-hukmu ala syai' far'un an tasawwurihi. Menghukum akan satu perbuatan itu hanya cabang daripada kita memahami perbuatan itu. Apa dia ceramah Maulid Rasul? Tazkirah. Lafzi tazkirah, peringatan. Kebanyakan di situ kita dah tahu. Nabi SAW lahir bila, ya, bapa baginda meninggal sebelum baginda lahir, ibu baginda meninggal ketika baginda masih kecil, dijaga oleh datuk, tak lama datuk pula meninggal, dijaga oleh bapa saudara dapat wahyu, diuji, dihalau, dituduh dengan berbagai tuduhan. Kan benda kita dah tahu. Tapi masih tidak jarang bila kita dengar tausiah tu kita menitiskan air mata. Bila kita dengar tausiah itu, kita naik semangat dan ikut sunnah Nabi. Bila kita dengar tausiah itu, kita jadi timbul rasa kasih kepada Nabi SAW. Ini termasuk fazakir, fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Bagilah tazkirah, peringatan, kerana yang memberi manfaat pada orang mukmin. Jadi itu termasuk perkara yang selari dengan syarak. Kemudian tidak jarang berlaku pihak masjid atau surau yang mengadakan sambutan akan menyediakan makanan. Misalnya buat ceramah Maulid, kemudian diumumkan pada jamaah mohon lepas ceramah jangan balik dahulu kerana pihak masjid ada sediakan jamuan makan. Kan itu biasa. Ini bercanggah ke dengan syarak jamu makan? Selari. Nabi SAW bersabda, afshus salam wa aqimut ta'am. Sebarkan salam dan jamulah makan. Wasallu billahi wan nasu niyam. Dan salatlah pada waktu malam ketika orang tidur, yakni salat tahajud, tadkhulul jannata bisalam. Kamu akan masuk syurga dengan selamat. Salah satu sebab masuk syurga, rajin menjamu makan. Mesti dengan sebab tertentu? Tak mesti. Jamu makan kerana naik pangkat, boleh. Jamu makan kerana masuk rumah baru, boleh. Ya. Jamu makan kerana saja-saja, ya, nak jamu namun tak jamu orang makan, boleh. Jamu makan macam di surah Al-Furqan, supaya orang rajin datang ke surau lepas kuliah hadir jamu makan, boleh. Ya. Jamu makan kerana hari jadi kita, boleh tak? Kita ingat hari jadi kita jamu makan dengan kawan, boleh? Boleh. Jamu makan kerana hari jadi isteri? Oh, lagi boleh. Itu kan hubungan baik dengan isteri. Habis jamu makan kerana hari jadi Nabi, haram. Sesat. Masuk neraka. Kamu makan jamu makan kerana hari jadi kamu, boleh. Jamu makan kerana hari jadi isteri kamu, boleh. Tiba-tiba kamu jamu makan sebenarnya mengingati hari kelahiran Sayyidu waladi Adam, penghulu anak Adam, sebaik-baik makhluk Allah, sebaik-baik Rasul, haram. Sesat, masuk neraka. Ini betul-betul pemikiran yang jumud, pemikiran yang sempit. Ya. Apa lagi? Selawat. Selawat memang jelas disuruh. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah suruh selawat bila-bila masa. Lagi banyak lagi baik kata Nabi SAW. Termasuklah ketika sambutan Maulid Rasul, sesuailah kita selawat. Qasidah dia melantunkan syair-syair puji-pujian. Ya, qasidah ni boleh berubah lah. Kalau qasidah yang liriknya haram, ya haram. Kalau qasidah yang liriknya memuji Allah, memuji Rasul, memuji Al-Quran, itu kan terpuji. Jadi ini contoh perkara yang tidak berlaku di zaman para sahabat, di zaman salafus saleh, tetapi diterima oleh ramai para ahli ulama, dan itulah yang dikatakan bid'ah hasanah. Bid'ah kerana baharu, hasanah kerana selari dengan syarak. Tapi golongan yang berfikiran sempit, oh dia kata tak boleh. Zaman Nabi tak ada. Jadi ini bukanlah satu kaedah fiqh yang dipakai oleh ulama usul. Ya. Ulama usul bila mereka nak tahu hukum haram tak haram, apa hukum sambut Maulid, mereka akan rujuk Al-Quran. Dalam Al-Quran antaranya Allah berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi
Baik, saya sambung. Dalam Al-Quran, antara dalil kenapa para ulama membenarkan sama-sama Rasul adalah ia termasuk beramal dengan perintah Allah. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah dengan kurniaan dan rahmat Allah, dengan yang demikian itu hendaklah mereka bergembira. Falyafrahu itu fi'il amal. Ya. Orang Islam ini disuruh bergembira dengan dua perkara. Ya, rahmat Allah dan kurniaan Allah. Dalam kitab tafsir mengatakan itu adalah Al-Quran dan Islam, atau Al-Quran dan iman. Ini kan dengan melalui Nabi SAW. Bahkan mengikut Sayyidina Allah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sepupu dan sahabat Nabi, pakar tafsir, beliau mengatakan rahmat Allah itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berdalilkan dengan ayat yang lain, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi rahmat Allah itu adalah Nabi. Kita diperintah bergembira. Macam mana cara nak bergembira? Allah tak tetapkan. Beza kan? Bila Allah suruh kita salat, Allah tetapkan. Macam ni cara salat. Allah suruh kita buat haji, ada cara haji. Wuzu anni manasikakum, kata Nabi SAW, ambil daripada saya cara buat kerja haji itu, ikut Nabi. Tapi bila Allah suruh bergembira, Allah tak tetapkan. Bila Allah tidak tetapkan tapi Allah suruh, berarti boleh kita lakukan apa yang disuruh itu dengan apa cara sekalipun, dengan syarat tidak melanggar syarak. Kita ambil contoh yang ekstrim lah untuk kita faham. Kalaulah ada satu pihak membuat sambutan Rasul dengan mengadakan pesta tari menari dan minum minuman keras misalnya. Kenapa buat pesta ni? Oh, sempena Maulid Rasul, dia haram. Tapi kami buat sempena Maulid Rasul, sempena Rasul lagi haram. Kerana kamu menyambut hari Nabi dengan melakukan maksiat, lagi parah. Ya. Jadi kayu ukurnya adalah selari atau bercanggah dengan syarak. Bergembira dengan buat ceramah tak ada masalah. Ya. Orang yang menang pilihan raya semalam syukur dia buat jamuan, buat ceramah, boleh? Ya boleh. Dia kalau kita ada zaman Nabi, mengundi pun tak ada zaman Nabi. Zaman Nabi, zaman sahabat pilih pemimpin, tak ada pakai undi macam tu. Hanya ahlul halil wal aqd, orang-orang yang terkemuka dalam masyarakat, orang-orang yang pakar, ya, orang-orang yang ada pengalaman sahaja yang nanti akan memilih siapa jadi ketua. Bukan semua orang yang umur 18 tahun ke atas, barangkali penagih dadah kah, pencuri kah, perompak kah, tidak. Tapi kita buat juga. Kerana itu yang ada dalam negara kita, sistem itu yang ada. Bukan yang terbaik, tapi itu yang ada. Daripada angkat senjata berperang, siapa menang jadi pemimpin, itu lagi hancur. Ya, kurang-kurangnya berperang lidah masing-masing. Yang ni kata hak ni tak bagus, yang ni kata hak ni bagus. Lepas tu pakat mengundi. Ya, dah menang buat jamuan, buat ceramah. Memang tak ada zaman Nabi. Mengundi pun tak ada. Tapi adakah haram semata-mata kerana itu? Boleh jadi haram kerana melakukan fitnah, boleh jadi haram kerana buka aib orang, ya, dan sebagainya. Tetapi tidak semata-mata kerana tidak ada zaman Nabi SAW, maka automatik menjadi haram, tidak demikian. Baik. Jadi ini bukan satu kaedah fiqh yang dikenali oleh ulama usul. Dan ini tidak dijadikan sumber hukum. Ya, sumber hukumnya adalah Quran, hadis, ijma', qiyas, istishab, istihsan, sadd zara'i', masalih mursalah, uruf dan sebagainya. Ini kajian dalam ilmu usul fiqh. Ya, tidak ada yang dikatakan bahawa kalau sahabat tak buat maka jadi haram, tidak. Dan bahkan ini ada mirip macam pemikiran orang kafir. Bukan kita kata orang pegang kaedah tu jadi kafir, tidak. Tapi corak pemikiran tu ada mirip macam pemikiran orang kafir musyrik, iaitu mereka cuba menilai kebenaran dengan melihat kepada orang. Bila dia nak condemn ajaran Nabi SAW secara hujah, dia tak boleh menang. Nabi ajak menyembah Allah, jangan sembah batu, jangan sembah kayu. Logical thinking of any healthy thinking people memang takkan nak sembah batu. Bahkan kata guru saya, Tuan Guru Syekh Nuruddin Al-Banjir Al-Maki Hafizullah Ta'ala, kalau memang manusia ni nak sembah sesuatu yang dia buat sendiri dengan tangan dia, might as well sembah ekon. Dan ekon bagi kita zaman selesa. Might as well sembah kapal terbang. Kapal terbang bawa kita ke sana kemari, pun kita tak sembah. Takkan kita nak sembah batu, takkan kita nak sembah kayu. Maka oleh kerana dia tidak boleh secara
hujjah secara kebenaran mengalahkan dakwah Nabi SAW, apa dia kata? Dia kata suratul Ahqaf ayat 11, wa qala alladziina kafaru lil ladziina amanu law kana khairan ma sabaquna ilaihi wa illam yahtadu bihi fasayaquluna hadza ifkun qadim. Jadi orang-orang kafir dia nak berhujah secara ilmiah dengan orang-orang Islam tak mampu. Memang kalah dia. Maka dia main sentimen. Dia main persepsi. Jadi dia kata apa? Berkatalah orang-orang kafir kepada orang yang beriman, kalaulah dakwah Nabi ni baik, tidaklah orang-orang yang lekeh ini yang mendahului kami. Sebab masa tu, ni asbab nuzul pada ayat ni, hamba pada Sayyidina Umar, hamba wanita nama Zani, ya, masuk Islam. Jadi hamba ni orang rendah lah, ya. Orang yang dari status masyarakat tu rendah, boleh dijual beli, boleh disewakan. Jadi kalau dah dakwah Nabi itu benar, takkanlah geng-geng hamba ni masuk Islam dulu. Patut geng macam kami ni lah, orang-orang pemuka-pemuka masyarakat. Contohnya zaman kita sekarang ni, ya, takkanlah yang tak ada SPM ni, kami lah yang korporat, yang Tan Sri, yang Datuk Sri, yang ada PhD. Patut orang macam kami lah percaya dulu. Ini orang Darjah 6 pun tak lepas dengan bahasa kita sekarang ni. Jadi seolah-olahnya kebenaran tu diukur di situ. Habis masa Sayyidina Umar masuk Islam, kamu tak nampak. Sayyidina Umar tu pemuka masyarakat. Masa Sayyidina Hamzah masuk Islam, kamu tak bising pula. Sayyidina Hamzah tu orang yang terhormat dalam masyarakat Quraisy. Tapi bila hamba masuk Islam, oh dia main sentimen. Tengok ni, ajaran Muhammad ni tak betul. Yang join pun geng-geng hamba, geng-geng tak ada kelasnya. Ini sentimen. Ini persepsi. Ini bukan hujah ilmiah. Kebenaran bukan diukur begitu. Jadi jangan kita orang Islam terikut-ikut pula dengan cara pemikiran orang kafir macam ini. Jadi satu kebaikan itu bukan dinilai sama ada ia pernah berlaku di zaman salafus soleh atau tidak, tetapi kebaikan dinilai sama ada ia selari atau bercanggah dengan hukum. Nak tahu selari atau bercanggah dengan hukum, maka rujukannya adalah Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma', Al-Qiyas. Ini 4 yang utama, dan lain-lain lagi sumber hukum yang lain. Wallahu a'lam. Tak boleh lama ya, sebab ada sebahagian penat baru balik mengundi. Balik mengundi boleh tahan, baru balik kempen ya, kurang tidur apa semua. Jadi saya hentikan setakat itu, kecuali kalau ada soalan. Next insya-Allah kita akan pergi kepada di muka surat 34. Apa pandangan ilmiah tentang orang yang suka kata bid'ah, padahal benda itu benda khilaf. Contoh ya, baca doa kunut benda khilaf. Ada kata sunat, ada kata tak sunat. Dia kata bid'ah baca kunut. Ataupun sebaliknya, bid'ah tak baca kunut kata dia. Dan mengatakan bid'ah terhadap perkara yang sabit dengan hadis dhaif. Kenapa kamu sapu muka lepas salam? Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, sapu muka. Kenapa? Kan ada hadis Nabi sapu muka sambil berdoa. Hadis tu dhaif. Bid'ah tu. Apa hukum? Ya, membid'ahkan perkara yang ulama khilaf, dan juga membid'ahkan perkara yang dilakukan kerana sandarannya adalah hadis yang dinilai dhaif. Wallahu a'lam.